Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Hari ni Nina nak share dua story tentang dua lelaki yang dikatakan paling beruntung dekat dunia. Bukan disebabkan dia ni ada banyak duit, kaya raya, lepas tu ada pulau-pulau peribadi and then dapat isteri yang cantik. Tak, bukan. Tapi diorang ni dikatakan beruntung sebabnya diorang ni hampir je mati tapi masih lagi boleh survive. Macam-macam aksiden yang diorang ni terlibat. Tapi diorang ni macam ibarat ada banyak nyawa dan diorang masih lagi kekal sihat sehinggalah akhir hayat. Betul lah orang kata, berpantang maut sebelum ajal kan. Even maut dah ada dekat mata, tapi kalau belum ajal lagi, so tak akan matilah. Jadi Nina tak nak panjang-panjang lagi. Nina dah tak sabar lagi untuk kongsikan dengan korang siapa lelaki ni. So without wasting any time, let's get started. Friend dikatakan salah seorang lelaki yang paling beruntung dekat dunia. Sebabnya dia ni dah banyak kali dah terselamat daripada aksiden. Tapi ada juga yang kata yang Flynn ni sebenarnya pembawa nasib malang. So that's why lah dia selalu terlibat dengan benda-benda yang tak elok. Sesiapa je yang dekat dengan dia ataupun naik satu kenderaan dengan dia mesti akan terlibat dengan kejadian yang tak diingini lah. So that's why lah diorang anggap yang Friend ni pembawa nasib malang ataupun pembawa sial. Jadi siapa Friend yang sebenarnya? Friend lahir pada 14 Jun tahun 1929 di Croatia dan dia mula ditimpa nasib malang ketika dia berusia 33 tahun. Masa tu pada tahun 1963 dan Friend ni naik kapal terbang. Masa tu dia terima berita buruk daripada kampung yang mana mak dia tengah sakit tenat. Jadi dia pun belilah tiket flight daripada Zagreb dan ke Croatia. Masa dia sampai dekat sana tu kan, dekat airport, so dia kata dia nak beli tiket lah ataupun dia nak beli first flight nak ke Croatia. Tapi diorang kata flight masa tu dah penuh dah. Jadi memang tak ada tempat duduk lah untuk si Friend ni naik. Tapi disebabkan Friend pada masa tu dia memang dah terdesak sangat. Dia nak balik tengok mak dia, takut tak sempat ke apa kan. Jadi dia pun pujuklah staff airline tadi. Dia kata tak apa, saya tak duduk pun tak apa. Saya boleh je berdiri dekat belakang asalkan saya sampai dekat sana sebab saya nak jumpa mak saya. Jadi staff tu macam kesian jugalah kan, dah dia merayu macam tu dan Friend pun dalam keadaan terdesak. So dia pun bagilah Friend naik untuk first flight tadi. Sebenarnya ni adalah pengalaman pertama dia naik kapal terbang tau. Masa penerbangan tu semuanya tak ada masalah, semuanya going well. Masuk je plane tadi tu nak mendarat, tiba-tiba salah satu pintu kapal terbang tu terbuka. Benda tu memang diorang tak expect langsung akan terjadi tau. Masa kejadian tu Friend ni dengan ada seorang pramugara ni tengah bersembang-sembang lah sambil minum teh macam tu kan. Tiba-tiba bila pintu kapal tu terbang, ada angin kuat yang masuk sehingga menarik diorang ni keluar daripada kapal terbang. So Friend dengan pramugari tadi tu telah terbang keluar daripada kapal terbang. And then plane yang diorang naik itu telah terhempas mengorbankan pilot, pramugari tadi dan juga 17 orang penumpang. Tapi Friend selamat pada masa tu sebab dia terjatuh atas timbunan daun-daun kering. Kejadian yang kedua pula masa dia naik kereta api. Kereta api tu tiba-tiba dia tergelincir daripada landasan asal dia dan terus masuk ke sungai yang penuh dengan ais. Jadi pada masa tu kan musim sejuk, jadi tak peliklah kalau sungai tu beku. Dan sekali lagi Friend ni terselamat buat kali kedua. Masa train tu dah terjunam masuk ke dalam sungai kan, dikatakan dia ni sempatlah berenang keluar. Even pada masa tu dia punya tangan sebelah dia dah patah dan dia mengalami hypothermia juga. Kejadian yang ketiga ni pula terjadi tahun 1966 yang mana Friend naik bas. Jadi bas yang dia naik itu tiba-tiba terbabas dan masuk ke dalam sungai juga. Kejadian ni menyebabkan 4 orang telah meninggal tapi Friend selamat macam biasalah, dia cuma ada lebam-lebam dan luka kecil je. Kejadian yang seterusnya pada tahun 1970 dan juga 1973 dan kejadian kemalangan tu hampir sama. Yang mana kereta yang dia bawa tu tiba-tiba terbakar. Dalam kedua-dua kejadian ni, Friend sempat keluar daripada kereta dia sebelum kereta tu meletup. Selepas 22 tahun kemudian, Friend terlibat sekali lagi dalam kejadian yang malang. Dia hampir je kena langgar dengan bas pada tahun 1955 tapi dia selamat guys. Jangan risau. Tak sampai setahun, masa tu dia tengah drive dekat kawasan pergunungan, tiba-tiba ada truck dekat depan dia ni yang macam bawa dah macam dah lost control dah. Lepas tu Friend ni pun dia cubalah elak dan dia terbabas ke dalam gaung sedalam 91 meter. Tapi Friend kata masa kereta dia terjatuh tu, dia sempat lompat keluar dan dia tersangkut ataupun berpaut dekat batang pokok. So dia nampaklah kereta dia yang tengah jatuh menjunam tu. Seram. So daripada 7 kejadian ni, Friend rasa dia sangat beruntung sebab dia selalu terselamat. Tapi ada juga yang menganggap apa yang terjadi dekat Friend ni adalah nasib malang. Sebab itulah ada je benda yang tak elok jadi. Ada kejadian yang mana orang sanggup cancel diorang punya tiket flight ataupun tiket kereta api kalau diorang tahu Friend naik kenderaan yang sama dengan diorang tahu. Tapi ada juga khabar mengatakan yang cerita daripada Friend ni macam tak berapa betul. Salah satunya macam kejadian plane terjatuh tu dengan kereta api terbabas masuk ke dalam sungai, dikatakan tak ada bukti kokoh, tak ada data pasal benda tu. So tak ada bukti lah yang nak menunjukkan memang kejadian tu betul-betul terjadi. And then pada tahun 2003, nasib Friend ni berubah. Dia jadi kaya raya lepas dia
menang satu loteri ataupun dia menang nombor lah. Dia menang besar dan dia dapat duit tu sebanyak lebih kurang 3 juta duit kita. So kemenangan dia ni memang jadi bualan lah dan mendapat liputan daripada pihak media. So pihak media adalah interview dia. Lepas tu dia katakan dalam interview tu ada cerita yang macam tak tally, macam tak konsisten, ada jalan cerita yang berubah sikit. Dalam interview Friend dengan The Telegraph tahun 2003 tu, dia kata dia banyak habiskan duit yang banyak untuk menang loteri tadi. And then pada tahun 2010, masa dalam interview dia pula, dia kata dia banyak membuat amal jariah. Dan tahun 2003 dia menang nombor tu, dia kata tu first time dia main loteri. Tiba-tiba macam dapat jackpot lah, dia menang. Masa tahun 2003 dia cakap dia habiskan duit yang banyak untuk beli nombor and then baru dia menang. Tapi bila tahun 2010 orang tanya balik, dia kata dia macam tiba-tiba main and then dia menang. Dan pada tahun 2010 tu juga dia katakan dia telah jual rumah mewah dia dan juga pulau peribadi dia. So hasil daripada duit-duit tadi tu dia bagi dekat kawan-kawan dia dan juga family dia juga. Lepas tu dia pindah ke rumah lama dia dan dia hidup bersederhana dengan isteri dia. Jadi even dia ada duit banyak, mungkin dia rasa benda tu tak penting pun, duit-duit tu. Janji dia ada isteri dia, ada orang yang tersayang dengan dia. So benda tu dah cukup untuk buat dia happy. Pasal kejadian-kejadian tu mungkin benda tu betul-betul terjadi kan, tapi disebabkan dia dah banyak mengalami kejadian, so orang kata pun jalan cerita tu macam dah bercampur aduk kan. Jadi Nina nak tahu pendapat korang percaya tak dia memang terlibat dengan 7 kemalangan and then dia selamat, ataupun korang rasa dia just reka cerita je untuk nampakkan kata dia hebat? Komen dekat bawah. Okay, next story. Story yang kedua ni pula terjadi kepada seorang lelaki yang bernama Roy yang lahir tahun 1912 di Virginia. Kisah dia ni pula, dia ni hampir kena panah berkali-kali tapi dia masih lagi hidup. Disebabkan dia lahir dekat kawasan pergunungan, sedikit sebanyak dia ni memang sukalah dengan alam sekitar. And then dia telah menjadi ranger taman dengan ilmu-ilmu yang dia ada. Pada tahun 1942 hingga 1977 dikatakan dia ni dah kena panah dengan peti sebanyak 7 kali guys. Macam orang katalah dah kena panah banyak kali pun still lagi hidup. Memang amazing sebenarnya. Kejadian yang pertama terjadi pada tahun 1942 yang mana dia tengah bertugas dekat sebuah menara api dekat puncak Taman Negara. Tak lama lepas tu ada ribut yang datang dan diiringi dengan kilat. Tiba-tiba menara yang dia duduk pada masa tu kena panah dan terbakar. Manakala Roy ni pula cuba selamatkan diri dia, tapi selepas dia beberapa kaki daripada menara tu, dia kena panah peti guys. Disebabkan kejadian tu kaki kanan dia melecur dan juga berlubang. So Roy kata ni adalah pengalaman yang paling teruk lah yang dia pernah alami selama hidup dia. Kejadian yang kedua pula jadi pada bulan Jun tahun 1969, iaitu setelah 27 tahun selepas kejadian yang pertama. Sekali lagi dia kena panah dengan peti dan masa tu dia tengah drive kereta dia turun daripada pegunungan. Kilat tu sambar dia tu melalui tingkap kereta yang dibuka tau. Lepas dari tu dia pengsan dan rambut dia pun terbakar. Masa dia tak sedar tu kereta dia masih lagi bergerak turun, tapi macam dia tak pandu lah kan, tapi kereta dia berhenti betul-betul dekat tepi tebing guys. Memang umur dia panjang betul. Kalau tak berhenti kan dia rasa masa dia kena panah peti tu mesti dia akan jatuh dalam gaung ke apa kan. So dekat sini kalau ada kilat-kilat ke apa, korang janganlah buka tingkap, tutuplah tingkap. Kalau korang dalam kereta lah, Nina sebenarnya memang takut dengan kilat-kilat ni, sebenarnya sangat trauma sebab Nina pernah ada kejadian juga. Hampir, tapi Alhamdulillah diselamatkan, dilindungi oleh Tuhan lah, Alhamdulillah. Selepas daripada kejadian ni, sekali lagi Roy ni kena panah, tapi kali ni dekat laman rumah dia. Tapi kali ni kilat tu tak panah dia, tapi dia panah tempat lain. So efek daripada panahan tadi tu, dia telah tercampak beberapa meter dan ada jugalah kesan lecur dekat bahagian bahu kiri dia. Manakala kejadian kena panah peti keempat dan kelima ni pula terjadi semasa dia jadi ranger taman. Pada tahun 1972 dia tengah buat kerja dia lah dekat stesen, dan pada masa tu ada ribut dan ada kilat. Dan sekali lagi guys, macam biasalah dia kena panah sekali lagi sehingga menyebabkan rambut dia tu terbakar sikit, tapi dia sempatlah padamkan dengan kain yang basah. Lepas tu tahun depan tu masih dia tengah bekerja dan terjadinya ribut. Kalau datangnya ribut mestilah ada kilat. Jadi disebabkan dia ni dah berkali-kali dia kena panah, jadi of course lah dia serik kan. Tapi masa dia cuba untuk selamatkan diri dia, dia kena panah sekali lagi guys. Sampaikan dia terfikir apa benda yang ada dekat dalam diri dia sebab dia asyik kena panah je. Dia rasa macam dia nak terhibur sebab dia dah try nak selamatkan diri dia tapi dia tetap kena panah. Alright, kejap. Okey, kita teruskan. Lepas tu pada bulan Jun tahun 1976, dia terlibat dalam situasi yang sama dan dia cuba selamatkan diri dia daripada keadaan tu lah, daripada kawasan ribut tu. Tapi nasib dia tak baik, dia kena panah dan buku lali dia luka. Petik yang terakhir dia kena tu adalah pada bulan Jun tahun 1977, iaitu setahun kemudian daripada kejadian yang ke-6 tadi. Jadi masa tu dia tengah mancing dekat kolam, and then biasalah ada ribut, and then ada kilat, and then dia kena panah dan dia ada kesan lecur dekat perut dan juga dada.
Bukan tu je guys, dah lah kena panah. Kena bergaduh pula dengan beruang yang nak curi ikan dia tau. Dia dah penat-penat mancing, tiba-tiba beruang datang nak curi ikan dia. Marah lah kan, mestilah dia berebut. Tapi akhirnya dia berjaya jugalah halau beruang tadi. So ada luck lah daripada hari tu. So sepanjang dia hidup selama 72 tahun, dia dah kena panah sebanyak 7 kali guys. Tapi pada 28 September tahun 1983, Roy akhirnya meninggal disebabkan luka tembakan yang dia buat sendiri. Dikatakan dia frust sebab perempuan yang dia suka tu tak suka dekat dia, jadi dia murung lah. Sampai sekarang Roy tetap dinobatkan sebagai lelaki yang kena panah banyak kali dan dimasukkan dalam rekod dunia. So apa pendapat korang tentang kisah Roy kali ni? Komen dekat bawah. Agak gila juga dia dah kena panah sampai 7 kali. Dia cuba nak lari daripada situasi tu pun dia tetap kena panah. Kau nak pergi mana? Macam tu. Tetap kena. Sepatutnya kejadian tu macam, yelah, kejadian menakutkan lah kan. Tapi bila dia dah cuba lari pun dia tetap kena tu macam tak tahulah. Dia patut mandi bunga tapi bunga kertas. Alright guys, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ini. Nina harap korang suka dan terhibur. Jadi di antara kedua cerita tadi, yang mana korang lagi percaya? Mungkin Nina cuma nak cakap lah, kejadian tu memang kemungkinan terjadi. Macam Roy tadi tu kan, dia kena panah sampai 7 kali tapi nyawa dia masih panjang dan dia masih lagi teruskan hidup. Itu adalah pengalaman yang susah untuk dilupakan. Macam mana dia punya trauma. Nina kena panah depan tu sikit pun Nina dah trauma sampai sekarang. Itu pun first time terjadilah hidup Nina. Sampai sekarang Nina trauma. Even benda tu dah jadi beberapa tahun yang lama dah. Masa tu Nina sekolah menengah. Sampai sekarang Nina punya efek trauma dekat kilat tu masih ada. Dia tu sampai 7 kali dah kena panah. Scary. Alright guys, itu sajalah perkongsian Nina. Nina harap korang suka. Pada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang subscribe dulu dan turn on notification. Dan kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.